Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertamanya saya ingin merakamkan jutaan ribuan terima kasih kepada Iqamah 2020 International Conference on Communication, Management and Humanities kerana memberi peluang kepada saya untuk membentangkan tajuk kajian pada hari ini, iaitu kesesuaian program baharu bagi kolej komuniti sedia ada di daerah seberang Perai Utara Pulau Pinang. Dan saya Anwar bin Yusof daripada Kolej Komuniti Kepala Batas yang juga merupakan sebagai pembentang pada hari ini. Ahli kami adalah Tuan Haji Muhammad Ruzi bin Hamzah, Cik Anwar bin Hamid dan juga Puan Azira binti Adnan. Kami semua adalah satu jabatan daripada Kolej Komuniti Kepala Batas. Pengenalan, kalau ikutkan kenapa kami buat ini adalah yang pertamanya kami melihat sangat kemasukan enrolment pelajar ke kolej komuniti, especially dalam bidang teknikal. Kalau kolej komuniti sekarang ini ada 104 buah kolej komuniti telah beroperasi dengan 134 program. So, oleh kerana lama sangat ini kolej komuniti ditubuhkan pada tahun 2001, sudah lama, maka satu sinergi program perlu dilakukan, iaitu penawaran program baru di kolej komuniti perlu diberi sinergi dengan kehendak perubahan sosial ekonomi dan keperluan industri serta keperluan setempat setelah ianya beroperasi semenjak tahun 2001. Sekarang dah revolusi IR 4.0, maka sudah tentu program-program juga mesti mendapat revolusi untuk ke arah ataupun sealiran dengan IR 4.0, supaya ianya mendapat permintaan yang tinggi. Penyataan masalah yang saya sebutkan tadi mengalami kesan kekurangan pelajar sejak kebelakangan ini di kolej komuniti seberang Perai Utara. Walaupun jumlah pelajar, jumlah calon SPM setiap tahun kalau melebihi 4,000, melebihi 4,000 orang calon, dan saya dipahamkan melalui lawatan ke pejabat pendidikan daerah SPU ada 4,600 orang calon pelajar. Ke mana mereka ini pergi kalau tidak sebahagiannya masuk ke kemahiran, dalam bidang kemahiran untuk melanjutkan pelajaran. Baik. So, objektif kajian adalah menentukan jenis program pengajian, program apa yang sesuai yang boleh ditawarkan di kolej komuniti untuk daerah seberang utara. Dan persoalan kajiannya adalah, kami ada dua persoalan dia. Apakah keperluan bagi penawaran kursus baru di kolej komuniti sedia ada di daerah seberang Perai Utara? Apakah bidang khusus yang pengajian yang sesuai ditawarkan di kolej komuniti sedia ada di daerah seberang Perai Utara? Nah, ini adalah peta seberang Perai Utara. Seberang Perai Utara ni di Pulau Pinang, jangan kata mana-mana, di Pulau Pinang, iaitu ini yang saya fokus adalah seberang Perai Utara. Seberang Perai Utara, seberang Perai Tengah, seberang Perai Selatan ini dia berada di Bandaraya seberang Perai. Okey, kalau ikut rancangan tempatan untuk saya fokus daerah seberang Perai Utara, membangunkan daerah seberang Perai Utara sebagai bandar selamat mampan ekonomi. Okey, seterusnya pelbagai projek yang akan dilaksanakan, iaitu 109 projek baru. Sudah tentu kursus yang ditawarkan di kolej komuniti perlu relevan dengan masyarakat setempat. Kalau ikut sedikit info IPTA sekolah, dia ada 8 buah kolej komuniti. Ada kolej komuniti Kepala Batas, kolej komuniti Tasik Gelugur, ada Giat Mara, Bagan Giat Mara Kepala Batas, Giat Mara Tasik Gelugur, kolej matrikulasi, ada Institut Perubatan dan Pergigian Termaju USM, ada Universiti Teknologi Mara Kampus Betang. Apa yang saya sebut tadi, bilangan pelajar sekolah di daerah seberang Perai Utara pada tahun 2019, total jumlahnya untuk sekolah menengah ada 25,654, untuk sekolah rendah 30,434, dan untuk SPM, ini datanya,
ada lebih 4,000 lebih calon pelajar yang mengambil keputusan SPM pada tahun 2019 dan ke mana mereka pergi. Baik, so metodologi kajian ini adalah berbentuk kajian kualitatif supaya dapat lebih memahami secara mendalam pembangunan infrastruktur sedia ada dan perancangan pendidikan berasaskan TVET di daerah SPU. Data primer adalah melalui kaedah temu bual di mana kami pergi Malay daerah seberang Perak Utara, pejabat pendidikan daerah seberang utara dan pejabat bandaraya seberang Perak sendiri yang kami pergi. Dan data sekunder kami melibatkan pelbagailah pengambilan data secara semakan dokumen. Ada RMK 11, Wawasan Kemakmuran Bersama 2030, ada NCR wilayah dan seumpamanya. Ini adalah kami nak buat metodologi kajian hanya data primer dan kami juga mergekan dia dengan data sekunder. Analisis dan keputusan, ini sedikit demografi. Dia ada sektor untuk SPU ini seberang Perak Utara, sektor pertanian ada 40%, sektor perkilangan 25%, sektor perkhidmatan 30%, sektor pendidikan 5%. Ini aktiviti-aktiviti lah di sektor ekonomi di daerah seberang Perak Utara. Okey, untuk analisa data primer, tarikh temu bual yang kami pergi hari itu 15 November untuk pejabat tanah, 10 November dan 27 November untuk Malay Bandaraya dan juga bahagian perancangan bandar, dan juga 22 Oktober 2019 di pejabat pendidikan. Okey, melalui ringkasan transkrip temu bual bersama pejabat daerah dan tanah seberang Perak Utara, ringkasan program yang sesuai yang dibincangkan bidang disyorkan oleh mereka adalah pertanian, pemprosesan makanan, perikanan, kekerapan perbincangan untuk pertanian 2, pemprosesan makanan 4 dan perikanan 1. Ini di pejabat daerah dan tanah seberang Perak Utara. Kalau di pejabat pendidikan daerah, ringkasan program yang disyorkan antaranya Idagan kekerapan dia 2, pemprosesan makanan 1, landscape 1, pengurus acara 1. Seterusnya untuk di Malay Bandaraya, ringkasan program sesuai yang bidang yang disyorkan oleh mereka adalah dagang 1, perikanan 1, pertanian 1. Maka kalau conclusion yang boleh kami buat adalah rumusan cadangan kursus baru oleh agensi atau jabatan setempat, pemprosesan makanan 5, banyak tu 5, dagang ada 3, pertanian 3, perikanan 2, landscape 1, pengurus acara 1. Okey, berdasarkan maklum balas dari jabatan ini, dapat dinyatakan kesemua bersetuju dengan keperluan untuk menawarkan kursus baru. Yang pertama, semua jabatan ini bersetuju dengan peredaran masa sekarang ini. Mereka bersetuju menawarkan kursus baru. Ini telah menjawab persoalan kajian yang pertama tadi. Bagi persoalan kajian yang kedua, semua responden juga mempunyai pandangan yang hampir sama bagi penawaran bidang berdasarkan sosioekonomi daerah SPU. Makanya, okey, perbincangan yang kami boleh dapat daripada 2 tertinggi tadi adalah sebelum itu, ini analisis data sekunder. Analisis data sekunder dilakukan terhadap dokumen terbitan kerajaan yang berkaitan dalam menyokong cadangan khusus baru di kolej komuniti di daerah SPU serta bidang pengajian yang bersesuaian dengan ekonomi setempat, infrastruktur sedia ada dan bakal pelajar bagi enrolment kemasukan kolej komuniti daerah ini. Setelah kami buat kajian berdasarkan RMK 11, NCR, PPM, dan kami boleh buat kesimpulan melalui data sekunder terdapat 2 cadangan kursus baru yang sesuai hasil daripada dapatan kajian primer dan sekunder. Cadangannya ialah bidang tersebut ialah teknologi pemprosesan makanan dan dagang. Ini pemprosesan makanan dan juga dagang dan pertanian juga ada sedikit. Okey. So analisis primer VS analisis sekunder. Kalau ikut primer, prosesan makanan dan dagang.
kalau ikut sekunder, apa yang kami melalui dokumen-dokumen, pemprosesan makanan dan hidangan. Okey, perbincangan. Dua kursus baru yang sesuai dicadangkan, iaitulah teknologi pemprosesan makanan dan hidangan. Kalau ikut tadilah, melalui data primer dan data sekunder. Bidang ini harus difokuskan kerana ia merupakan bidang penting yang bakal menyumbang kepada produktiviti industri kecil dan sederhana di daerah SPU. Kalau ikut tadi juga ada bidang pertanian. Tinggi juga bidang pertanian. Bidang pertanian dan perikanan merupakan hasil utama pendapatan penduduk di daerah ini. Justru itu dengan penawaran bidang teknologi pemprosesan makanan dan e-commerce, kombinasi dua kursus ini mampu meningkatkan pengeluaran dan penjualan secara atas talian. Sama ada melalui hasil tanaman dan juga perbuatan makanan dalam kelompok IKS. Memang sangat sesuai kalau kita buat hidangan. Kombinasi penyidik mengambil kira faktor ekonomi penduduk setempat dan kemudahan infrastruktur sedia ada untuk mencadangkan bidang-bidang pengajian yang boleh menjana pendapatan penduduk di daerah SPU. Kalau ikut tadi, bidang pertanian pun disyorkan juga, tetapi tidak dicadangkan. Kenapa? Kerana di kawasan SPU ini sudah ada MARDI, iaitu agensi pertanian yang berkaitan yang menawarkan kursus pertanian. So tidak sesuai lah. Kesimpulan yang kami boleh buat adalah penawaran kursus baru iaitu CJ Teknologi Pemprosesan Makanan dan CJ Idagam di Kolej Komuniti sedia ada di daerah SPU akan dapat membantu meningkatkan enrolment sedia ada selain meningkatkan sosioekonomi masyarakat setempat. Kursus baru yang ditawarkan akan memberi keupayaan tambahan kepada sistem pendidikan dan latihan Kolej Komuniti terutama dalam bidang TVET untuk terus menjalankan program pengajian berkualiti bagi memenuhi keperluan industri setempat. Dan akhirnya penawaran kursus baru akan dapat memenuhi kapasiti tempat pengajian bagi lepasan sekolah di sekitar ini di daerah SPU untuk meneruskan sinambungan pengajian mereka dalam bidang kemahiran berdasarkan permintaan juga daripada mereka. So itu saja. Sekian, terima kasih daripada saya. Kita jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Iqamah 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.